أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan pada hadis berkenaan tentang lalat dan juga kajian saintifik berkenaan tentangnya. Rasulullah SAW telah bersabda, hadis daripada yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, apabila seekor lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang daripada kamu, maka selamkanlah ia ataupun lemaskanlah ia dan kemudian buanglah ia, kerana salah satu daripada kepak sayap lalat tersebut mempunyai penyakit ataupun mempunyai racun, dan yang bahagian lain mempunyai syifa, mempunyai penawarnya. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Darimi dan Ahmad dan selain daripadanya. Hadis ini adalah sangat sahih. Makna am daripada hadis ini ataupun makna umum daripada hadis ini menerangkan kepada kita bahawa sekiranya lalat jatuh ke dalam minuman kita, yang minuman ataupun makanan kita, maka tidaklah kita tidak perlulah melihat makanan tersebut dengan pandangan yang hina, kemudian kita terus membuangnya. Bahkan kita disuruh ataupun kita digesa ataupun kita digalakkan untuk menyelamkan lalat yang berada di dalam makanan kita tersebut, makanan atau minuman kita tersebut. Kemudian barulah kita angkat lalat tersebut dan kita buang lalat tersebut. Seterusnya kita boleh makan makanan itu sekiranya kita mengikut kesanggupan yang kita ada. Hadis ini mempunyai beberapa permasalahan. Yang pertama berkenaan tentang keistimewaan lalat dan juga kelebihan-kelebihannya. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, umur lalat adalah selama 40 malam. Dan lalat kesemuanya akan masuk ke dalam neraka kecuali lebah. Al-Jahiz berkata, lalat masuk ke dalam, ditempatkan di dalam neraka bukan disebabkan mereka ini akan diazab ataupun binatang ini akan diazab, tetapi mereka inilah akan mengazab orang yang berada di dalamnya. Ini adalah kelebihan yang Allah SWT berikan kepada lalat. Abu Muhammad Al-Maliqi berkata bahawa lalat ini boleh, keistimewaan lalat ini, apabila kepala ni dipotong dan digeser-geserkan badannya ke kepala, dia akan menjadi ubat kepada racun ular. Ini penyebab kepada racun ular. Majoriti ulama mengatakan bahawa air yang sedikit tidak bernajis sekiranya dimasuki dengan benda yang tidak bernajis, maka lalat adalah benda yang tidak bernajis atau sesuatu yang tidak bernajis dan dimasuk di dalam air, maka air itu tidak bernajis kerana lalat itu tidak bernajis. Mengapa kita katakan lalat itu tidak bernajis? Kerana Rasulullah SAW menyuruh untuk kita menyelamkan atau mencelup lalat itu ke dalam air. Maka mustahil bagi Rasulullah SAW menyuruh kita mencelup sesuatu yang najis ke dalam air minuman. Itu adalah satu mustahil daripada yang akan berlaku pada Rasulullah SAW. Bahkan Imam Ibn Qayyim mengatakan bahawa pendapat ini adalah pendapat majoriti ulama yang tidak terdapat perselisihan terhadapnya. Sebagian ulama mengatakan bahawa hadis ini bukanlah menunjukkan kepada bersuci, akan tetapi hadis ini menunjukkan kaedah yang Rasulullah SAW tunjukkan bagaimana untuk berubat atau bagaimanakah perubatan sekiranya kita ditimpa penyakit yang berkaitan dengan lalat. Ini adalah satu pendapat yang dibawa oleh satu golongan ulama, dan Ibnu Hajar mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang betul, pendapat yang baik. Tetapi pendapat ini tidaklah melarang untuk kita mengambil hukum yang lain. Maksudnya walaupun kita mengambil pendapat yang kedua ini, pendapat ini tidak melarang kita untuk mengambil pendapat yang pertama tadi berkaitan dengan bersuci. Mereka mengatakan bahawa bagaimana boleh bergabung ataupun boleh bercantum
boleh bersatu antara racun dan penawar pada sayap lalat. Dan macam mana pula lalat ini dapat tahu sehingga dia boleh mendahulukan yang racun dulu, kemudian baru dia mengakhiri yang dia melambatkan yang penawarnya. Sampai dia katakan, oh hebatlah, macam mana lalat boleh pandai tahap tu. Maka Al-Khattabi menjawab. Beliau mengatakan orang yang bertanya ini adalah orang yang bodoh, yakni jahil bodoh, ataupun orang yang berpura-pura bodoh. Seorang yang dapat merasai kehidupan dalam dirinya dan kehidupan keseluruhan haiwan, dia akan mendapati bahawa terkumpulnya hawa panas dan sejuk, kering dan basah yang saling berlawanan, di mana apabila bertemu maka akan saling merosakkan. Tetapi Allah SWT mampu untuk menyatukannya dan menjadikannya sebagai kekuatan haiwan agar tidak ada orang yang akan mempertikaikan akan terkumpulnya penyakit dan ubat dalam satu haiwan. Dialah yang memberikan ilham kepada lebah untuk membuat rumah yang sangat menakjubkan serta mengeluarkan madu, dan dia juga yang memberi ilham kepada semut agar mencari makanan rujinya serta disimpan untuk keperluan hidupnya. Dialah juga yang menciptakan lalat dan mengajarnya agar mengedepankan atau mendahulukan sayap penyakit terlebih dahulu, kemudian sayap penawarnya. Kemudian semua ini adalah keinginan Allah untuk menguji hamba-hambanya supaya wujud ta'abbud, ibadah pada segala sesuatu terdapat pelajaran dan hikmah, dan tidak ada yang dapat memahaminya kecuali orang berakal. Ibn Jauzi pula mengatakan bahawa apa yang disebutkan ini tidaklah aneh, kerana kita boleh saja melihat lebah mengeluarkan madu dari bahagian atasnya, yakni muncungnya, dan mengeluarkan racun dari sebelah bawahnya, iaitu melalui bawah punggungnya itu. Kerana saintifik telah mendapati bahawa lalat akan mengeluarkan unsur-unsur kecil dari jenis enzim yang dinamakan bacteriophagous. Bacteriophagous iaitu satu organisma kuman yang merosakkan hidupan lain. Ia merupakan kuman yang sangat kecil, bersaiz panjang 20 perpuluhan ataupun 20.25 milimeter, ataupun bukan milimeter, milimikro, terlalu kecil. Oleh itu, apabila lalat jatuh ke dalam air, hendaklah lalat tersebut dicedup, kerana ia akan mengeluarkan kuman bacteriophagous yang menentang bakteri perosak. Kuman bacteriophagous ini mungkin dia berada pada sayap yang lain. Sayap yang pertama menjatuhkan, apabila lalat itu jatuh, dan sayap yang pertama akan mengeluarkan bakteria, mengeluarkan penyakit, dan sayap yang mempunyai bacteriophagous ini akan menetralkan, akan memberi penawar kepada kuman ataupun bakteria yang dikeluarkan pada awalnya. Pernah terjadi di negara India pada tahun 30-an. Mereka dilanda wabak taun ataupun kita sebutkan sebagai kolera. Bahasa Arab pun kolera disebut, Al-Korolia. Sehingga ada yang mengatakan rakyat India akan mati disebabkan taun, dan lalatlah puncanya. Lalat tidak menyihatkan dan tidak perlu menyembuhkan. Semua rakyat akan mati. Itulah kenyataan mereka. Namun selepas 2 minggu, pengamal perubatan telah mendapati rakyat India semakin pulih. Mengapa? Ada sebab. Kerana lalat telah menukar bakteria yang menyebabkan penyakit ini dan menukarnya menjadi sesuatu yang lain, yang dinamakan bacteriophagous yang kita sebutkan sebentar tadi, yang boleh membunuh bakteria menggunakan sayap kedua. Lalat turun ke sumur-sumur dan masuk ke dalam air dan membunuh bakteria. Rakyat India minum dan mereka sembuh, bermula kesihatan secara perlahan dalam tubuh mereka. Dr. Daniel Zainal Abidin pula menyebutkan, M.A. Stewart pada tahun 1934 mendapati lalat berbentuk lava ketika dicelupkan ke dalam luka-luka mengeluarkan bahan amonia dan kalsium karbonat yang menjadikan luka itu alkali. Dalam keadaan ini, kuman-kuman dapat dibunuh di samping merendahkan bengkak serta mencegah kematian sel-sel. Di samping itu, lava-lava ini berperanan menelan kuman-kuman bakteria dan membunuhnya. S.W. Simons pada tahun 1935 pula mendapati lendir yang dikeluarkan oleh lava mampu membunuh kuman-kuman bahaya seperti Staphylococcus aureus dan selainnya. Tambahan daripada itu, pada tahun yang sama, W. Robinson mendapati lava juga mengeluarkan allantoin. Allantoin merupakan bahan protein yang membantu pertumbuhan sel-sel. Penemuan-penemuan ini didapurkan dalam buku Insects Immunology karangan Edward Steinhaus.
Penemuan ini menjadikan lava lalat begitu popular digunakan bagi merawat luka-luka, terutamanya pada tahun 1930-an. Walau bagaimanapun popularitinya mula menurun selepas penemuan ubat-ubat antibiotik yang lain. Baru-baru ini bermula pada tahun 1982, penggunaan larva menjadi popular semula berdasarkan kajian-kajian saintifik terkini. Hal ini dilaporkan oleh Fakulti Perubatan Indiana di South Medicine, Oktober 10, 2010. Sebagai contoh, ia dicadangkan untuk digunakan bagi merawat luka disebabkan kencing manis. Hal ini dilaporkan dalam jurnal Diabetes Health terbitan Mac 1995. Antara institusi perubatan yang telah menggunakan pendekatan ini adalah Long Beach Veterans Affairs Medical Center dan selain daripadanya. Alhamdulillah, kita telah mendapat sedikit sebanyak perkongsian pada permasalahan ini. Semoga kita dapat menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tidak mendengar ataupun tidak mendapat hadis ni, dan kita menyelesaikan permasalahan ummah sedikit demi sedikit. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.